di antara Madinah dengan Mekah. Madinah dengan Mekah. Mereka duduk di antara Mekah Madinah ni tuan-tuan, tempat yang disebut oleh pengarang kitab kita ini tanpa memberitahu hadis Nabi-nya, tapi kata pengarang kitab bahawa tempat yang dimaksudkan itu ialah berhampiran dengan Zulhulaifah. Zulhulaifah ni Bir Ali. Bir Ali tuan-tuan biasa pergi ya. Itu tempat niat umrah. Sekitar situ belakang-belakang itu ada padang pasir. Yang dimaksudkan oleh Nabi Al-Baidah dalam hadis Nabi padang pasir Zulhulaifah. Tentera itu akan ditelan oleh bumi di satu tempat yang biasa tuan-tuan kenal, tuan-tuan pergi, Bir Ali. Dulu nama lama dia, nama qadim dia ialah Zulhulaifah. Akan ditelan di situ. Jadi cara telan macam mana? Tuan-tuan ya, mula-mula ditelan di tengah-tengahnya. Selepas itu ditelan di belakangnya, yang belakangnya. Selepas itu ditelan yang depannya. Kalau telan yang depan, yang tengah dan belakang dapat berkomunikasi lagi. Tapi kalau telan yang tengah-tengah, tentera depan dan tentera belakang tak boleh berinteraksi. Tak boleh nak panggil, nak beritahu, tak boleh. Tuan-tuan, selepas itu semuanya ditelan oleh bumi. Tak nampak kesan pun tuan-tuan. Semua. Bilangan dia berapa dalam hadis yang lain? 15 hingga 20 ribu orang. Tentera tu tuan-tuan, 15 hingga 20 ribu orang. Tentera akan ditelan oleh bumi. Tuan-tuan, itulah yang dikatakan bahawa cara untuk kita mengetahui sebenar-benarnya tak salah lagi, confirm Mahdi itu sebenar-benarnya Mahdi. Confirm tuan-tuan. Jadi yang tuan-tuan dengar ceramah ni dulu bulan 9, ada beberapa cara untuk kita kenali bahawa Mahdi yang ditabalkan di Mekah ini benar-benar Mahdi. Yang pertama, berlakunya sebelum Bai'ah Mahdi, sebelum Nabi kita sebelum Mahdi zahirkan diri, berlaku perang, nama perang Armageddon. Armageddon. Kita akan berdamai dengan Rom. Islam akan berdamai dengan Rom, menyerang musuh daripada belakang. Itu akan berlaku peperangan besar. Masa peperangan Armageddon itu akan habis semua senjata. Akan habis semua senjata. Sebab itu tentera, tadi saya sebut tuan-tuan, akan habis semua senjata dalam perang pertama. Perang ini menunjukkan bukti Mahdi akan zahirkan diri. Perang yang kita sebut ni tentera tenggelam ni tuan-tuan, mereka tentera infanteri berjalan kaki. Kenapa berjalan kaki? Tak naik jet, tak naik kapal terbang, tak naik truk, tak naik kereta, tak naik ni. Kenapa? Kerana memang masa itu dah tak ada senjata lagi, dah tak ada kelengkapan untuk mengangkut, tak ada dah. Truk-truk semua dah rosak semua, tak ada spare part. Jet gempur pun dah rosak habis tuan-tuan. Jadi oleh kerana habis dah senjata di dunia, habis, maka tuan-tuan mereka jadi tentera jalan kaki. Pernah tak berlaku tempat kita begini tuan-tuan? Senjata dunia hampir habis. Pernah. 1980 hingga 1988. Pernah berlaku tu tuan-tuan. Iran 8 tahun mereka berperang. Hillary Clinton terlepas cakap baru ni, kita beri senjata pada Iran dan Iraq untuk berperang. Dia terlepas cakap. Rancangan Amerika berlaku. Memusnahkan dua negara Islam yang besar, yang banyak duit. Satu Iran, satu Iraq. Yang penting bahawa Iraq tu tuan-tuan, kita pernah dengar Amerika kan bawa masuk tentera ke Iraq, lepas tu tarik balik. Pasal apa mereka serang Iraq? Banyak orang kata begini, kata begitu tuan-tuan ni. Bagi saya akan sentuh bahagian saya saja. Amerika masuk ke dalam Iraq kerana mereka pun pernah dengar Iraq, orang-orang Syiah kata Mahdi akan keluar daripada Iraq, tempat di mana tuan-tuan Imam Husin yang digelar dengan Imam Husin oleh Syiah ni, Sayyidina Husin mati di situ.
Nama dia serdip, tempat tu serdip, satu lubang, akan keluar Mahdi di situ. Jadi kalau Amerika boleh hantar tentera ke Iraq, tujuannya untuk apa? Untuk menyekat Mahdi itu dulu. Sama lah dengan Amerika hantar tentera ke Khurasan ataupun ke Afghanistan untuk sekat membantu Mahdi dulu. Itu bahagian saya lah, bahagian kajian tentang tanda kiamat. Tuan-tuan, yang lain-lain tu ada kaitan lain lah, sebab minyak ke apakah mereka masuk, itu bukan hal saya lah. Hal saya mereka masuk ke Iraq kerana dakwaan Syiah bahawa Mahdi akan keluar di situ. Mereka pun masuk, tuan-tuan, untuk menyekat Mahdi terlebih dahulu. Kalau dia sebab minyak, mesti dia tak keluarkan lagi senjata tentera di daripada Iraq sampai sekarang. Kalau sebab minyak, tuan-tuan, tentu dia kekalkan lagi tentera dia. Kalaulah sebab minyak, InsyaAllah, tuan-tuan, itu satu-satu idea tuan-tuan beri pada tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin boleh baca banyak lagi apa kesan-kesan dia, apa sebenarnya betul tak kita cakap itu, tuan-tuan. Itu antaranya yang boleh kita buka minda kita, tuan-tuan. Jadi kalau kita tengok tentera, tuan-tuan, tentera Imam Mahdi ni, tentera yang ditenggelamkan oleh bumi ni, tuan-tuan, itulah dia tanda selepas Mahdi keluar. Yang kita bincang ini tanda bahawa Mahdi yang sedang ditabalkan, dizahirkan di Mekah itu memang confirm dia Mahdi. Dengan sebab apa? Dengan sebab tentera itu ditenggelamkan. Itulah secara spesifik satu indikator bahawa Mahdi yang keluar itu memang benar-benar Mahdi. Tuan-tuan, apa tujuan Allah tenggelamkan tentera ini? Apa tujuannya Allah tenggelamkan tentera? Untuk apa Allah tenggelamkan? Tuan-tuan, isunya sama sebagaimana Rasulullah SAW. Sebelum Nabi kita dilahirkan, apa yang berlaku, tuan-tuan? Sebelum Nabi kita lahir, apa yang berlaku? Ya, tentera bergajah. Kan pernah saya cerita benda ni, tuan-tuan. Tentera bergajah. Tentera bergajah ni datang 3-4 hari sebelum Nabi kita lahir. Tujuan apa? Tujuan untuk fokus orang kepada Makkah Al-Mukarramah. Fokus orang tu, untuk orang fokus. Oh, tentera bergajah boleh kalah dengan burung ababil. Satu peristiwa yang sangat pelik, tuan-tuan. Sangat pelik. Burung bersatu je. Gajah, tuan-tuan, kalau masuk dalam ni 2 ekor je dia. Kalau masuk dalam surau ni 2 ekor je dia. Punya besar, diserang oleh burung pipik yang sangat kecil. Dunia jadi gempar, tuan-tuan. Selepas itu gempar lagi lahirnya Nabi Muhammad SAW. Itu cara untuk Nabi Allah istiharkan. Itu juga dengan ni, tuan-tuan. Bila tenggelam saja tentera As-Sufyani seramai lebih kurang 20,000 orang, maka masyarakat dunia pun celik mata. Peristiwa ni besar, tuan-tuan. Dia macam Arsenal kalah dengan MU, lebih kurang besar. Besar isu ni, tuan-tuan. Masya Allah, tuan-tuan. Isunya orang fokus belaka, tuan-tuan. Orang tengok, subhanallah, tuan-tuan. Apa yang orang tengok, benda-benda yang pelik-pelik orang tengok. Tenggelam ni, tuan-tuan, pelik. Habis orang nak pakat tengok belakang apa jadi ni sampai tentera boleh tenggelam ni. Barulah kumpulan-kumpulan, organisasi-organisasi, negeri-negeri, negara-negara datang kepada Mahdi beri baiat. Barulah ramai, tuan-tuan. Jadi kalau setakat baiat di kota suci Mekah 7 orang saja baiat Imam Mahdi. Bilangan yang tidak bererti, yakni bilangan sedikit. Sedikit bilangannya, tuan-tuan. Jadi macam mana nak ramaikan? Kena canang, kena panggil, kena telefon, kena SMS, kena WhatsApp, kena WeChat, tuan-tuan, kena hantar maklumat tu, tuan-tuan. Oh, tuan-tuan, WhatsApp tak cukup. Tuan-tuan ada 50 grup pun tak cukup nak tarik tentera tu kepada Mahdi, tak cukup. Tenggelamkan tentera tu dulu. Tenggelam, BBC fokus, Reuters fokus, seluruh berita pun fokus, tuan-tuan. Tentera pemberita-pemberita akan pergi tempat tu tengok macam mana, tuan-tuan. Semua akan fokus. Masa tu ramailah tentera Mahdi. Itulah caranya Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, membawa tentera Mahdi.
Tak payah Mahdi cari sendiri, tentera Mahdi, tuan-tuan. Barulah selepas itu, sebagaimana hadis yang saya baca pada bulan 9 tu, tuan-tuan, hadis saya kata Mahdi akan mula menyerang siapa, tuan-tuan? Tentera yang sedang berperang tu. Nah, Mahdi keluar masa tu sedang berlaku peperangan di kota suci Mekah. Masa tu sedang berlaku peperangan di kota suci Mekah, tuan-tuan. Bila berlaku peperangan, Mahdi dan tenteranya menyekat peperangan itu, dan akan berlaku kematian yang sangat besar jumlahnya. Tuan-tuan, selepas daripada tentera yang kita kata kita bergabung dengan Kristian yang perang Armageddon itu, selepas itu kita akan pecah kongsi. Kesatuan kita dengan Kristian akan pecah kerana pengkhianatan Kristian. Maka Kristian akan keluar semula daripada Rom, pergi ke Syria, tuan-tuan, untuk menyerang kedudukan umat Islam yang asalnya agama Kristian tapi masuk Islam. Masa perang Armageddon, kumpulan ini, tuan-tuan, Kristian, tapi bila bergabung dengan Islam, ramai juga jumlah Kristian ini masuk Islam. Dan tentera Rom akan keluar kali kedua untuk menyerang kawan-kawan mereka yang masuk Islam, yang bersama dengan sah Islam ketika itu. Maka mereka datang ke dua tempat. Nama satunya A'maq, yang kedua Dabik. A'maq tak ada dalam internet, tuan-tuan payah nak cari. Tapi Dabik ini, tuan-tuan cari dalam Wikipedia, ada Dabik, D-A-B-I-Q. Dabik dalam Wikipedia, dia letak peta dekat dengan Aleppo, nama Halab. Halab bahasa Arab, Aleppo bahasa orang putih, tuan-tuan. Aleppo ni dekat-dekat dengan Dabik, maknanya Aleppo lah. Tapi kemungkinan masa zaman Rasulullah dulu, Aleppo tak muncul lagi. Yang munculnya adalah Dabik itu, tuan-tuan. Karena hadis Nabi sebut Dabik. Dabik, bukan demo, tuan-tuan. Dabik, tuan-tuan. Kita tengok dalam internet, Wikipedia ada cerita tentang jauh Dabik itu berapa penduduk dia, berapa bilangannya, ada dalam Wikipedia. Tuan-tuan, agak pelik juga ya. Ada satu wilayah di Syria yang orang masuk dalam Wikipedia, iaitu Dabik. Itu pelik tu. Dia tak masuk Syria secara keseluruhan, adalah Syria, tapi Dabik itu dia fokus sangat. Kenapa? Tuan-tuan, bila turun di situ, itu tanda Mahdi telah ditabarkan. Bila tentera Rom sampai di Dabik atau Aleppo, tuan-tuan, maknanya Mahdi telah ditabarkan. Dalam hadis yang sama, bila mereka mara ke Dabik, keluarlah tentera pilihan daripada Madinah. Keluar tentera pilihan daripada Madinah, menyekat kemarahan mereka. Itulah dia tentera Al-Mahdi. Jadi dalam waktu yang sama tu, tuan-tuan, peperangan berlaku 2-3 peperangan. Mahdi zahirkan diri di Mekah, Mahdi serang kedudukan 3 anak raja yang berperang itu di Mekah, habis semua selesai. Dalam waktu yang sama, tentera yang datang daripada Syria ni, tuan-tuan, tenggelam, bertambah lagi tentera Mahdi, tuan-tuan. Dan dalam waktu yang sama juga, tentera Mahdi keluar daripada Madinah yang di Mekah juga untuk menyekat kemarahan tentera Rom. Daripada mana datang ni, tuan-tuan? Daripada Rom sana. Yang yang kata Rom ini disokong oleh siapa? Amerika. Maksudnya Amerika akan jatuh, tuan-tuan. Tunggulah masa dia. Mereka akan jatuh. Mereka dia belajar tentang hadis Nabi, tapi dia tak percaya bahawa dia yang akan jatuh. Mereka tak percaya dia jatuh. Dia akan jatuh. Mereka akan jatuh. Yahudi akan mati semua. Sebab tu dalam tanda-tanda kiamat, jarang atau agak kurang disebut tentang Yahudi. Tuan-tuan mungkin tak perasan, jarang saya sebut Yahudi. Jarang kita sebut Yahudi. Sebab apa jarang sebut Yahudi, tuan-tuan? Bagaimana peranan Yahudi itu, tuan-tuan? Yahudi gambaran kepada kita bahawa Yahudi ni kerja dia bawah tanah je, tuan-tuan. Dia cucuk api sana, dia cucuk api sini, dia cucuk api sana. Orang lain yang buat untuk dia. Sebab itu Yahudi. Yahudi ni akan dibinasakan semua ni, tuan-tuan. Masa perang Armageddon, 2/3 Yahudi mati. 2/3 Yahudi mati, tuan-tuan.
Allah dah hapuskan Yahudi pada permulaan lagi tuan-tuan, sebelum Mahdi keluar. Kerana itu bila Dajjal keluar, Dajjal akan disokong oleh 70,000 daripada apa? Satu negeri, nama dia tuan-tuan Aspahan. Dajjal akan ditabalkan oleh 70,000 orang-orang Yahudi Aspahan. Aspahan, Nabi sebut Aspahan. Nabi sebut dengan jelas dalam hadis Nabi, Aspahan tuan-tuan. Aspahan di mana? Tuan-tuan ingat Aspahan itu kat mana? Iran tuan-tuan. Aspahan di Iran. Orang panggil half world. Orang Jawa panggil half world, separuh dunia. Sebab apa? Sebab lawa, cantik. Tuan-tuan tengok internet tuan-tuan. Ada di situ 10 tahun dulu kajian dibuat, ada 20,000 keluarga Tegar Yahudi di situ. Iran beri sekolah, Iran berbuat senegok untuk dia, Iran beri jalan raya, Iran beri peruntukan, Iran layan baik tuan-tuan. Yahudi di Aspahan. Islam Sunni masjid satu pun tak ada. Islam Sunni di Iran tuan-tuan, satu masjid Sunni pun tak ada. Tak ada satu. Punya jahat Syiah tuan-tuan. Tiap-tiap hari dia gantung orang Sunni. Tiap-tiap hari dia gantung orang Islam Sunni tuan-tuan. Kalau Syiah memerintah kita Malaysia ni tuan-tuan, siaplah. Tiap-tiap hari dia gantung orang Islam Sunni. Yang digantung mula-mula ulama. Tiap-tiap hari dia gantung. Begitulah yang berlaku. Kalau orang Sunni masuk penjara, perempuan, orang penjara tu berhak rokok dia dulu. Orang penjara, tentera penjara itu yang jaga penjara, dibenarkan rokok dia dulu. Yang tu bawa gantung. Itu undang-undang dia macam tu. Undang-undang gila. Undang-undang yang tidak meraihkan fitrah manusia. Jahat, tapi musuh Islam berjaya lah bentuk Syiah ni. Yahudi berjaya membentuk Syiah. Tuan-tuan, yang jadi duri dalam daging kita tu, gunting dalam lipatan kita tu tuan-tuan. Dia berjaya membentuk Syiah. Sejak berapa tahun tuan-tuan? 1400 tahun dulu Yahudi dah mempermain-mainkan kita dengan wujudnya Syiah tu. InsyaAllah tuan-tuan kaji balik tentang Syiah tuan-tuan. Jadi sebab itu kita jarang sebut Yahudi. Yahudi itu akan binasa peringkat permulaan lagi tuan-tuan. 1/3 daripadanya yang berbaki akan mati di zaman Nabi Isa AS. Itu tandanya tuan-tuan, tanda peperangan. Selepas itu bermulalah bila dah hancur Rom, dah hancur beberapa kumpulan daripada Sufyani, dan proses peperangan Mahdi dengan Sufyani ada 3 episod, 3 peperangan dengan Sufyani yang dengan tentera yang tenggelam ni. Jadi 3 siri peperangan tuan-tuan. Jadi antara yang berperangnya di sini tuan-tuan ialah kumpulan-kumpulan yang ada dalam kita kata Syiah tu tuan-tuan. Maka bila Mahdi akan berperang dengan tentera Sufyani, ada satu ketika bila mereka ditenggelamkan, dalam satu hadis lain diselamatkan 2 orang. Dalam masa ditenggelamkan oleh bumi ini, ada satu hadis lain memberitahu 2 orang yang selamat daripada ditenggelamkan. Seorang pergi ke Al-Mahdi beritahu bahawa tentera ini tenggelam. Seorang lagi pergi balik ke Syria beritahu tentera ditenggelamkan. Jadi 2 orang saja selamat. Itu dalam satu hadis yang lain tuan-tuan. Itu di antara beberapa perkara yang saya tambah-tambah untuk tuan-tuan sebagai suatu nota yang dekat lah. Yang tahun bulan 9 kita cerita tentang Armageddon. Selepas itu tentera Rom akan pergi ke Dabiq tuan-tuan ni. Dan kali kita sambung tentang tentera yang ditenggelamkan oleh bumi oleh Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Jadi sekarang ni 7.20. Kalau ada soalan lah tuan-tuan nak tanya silakan. Kalau ada soalan. Sudah tuan-tuan? Okey, selesai tuan-tuan. 7.20 selesai tuan-tuan, insya-Allah. Jadi yang lain-lain kita akan sambung balik lah selepas daripada sini tuan-tuan. Tuan catat sikit, takut nanti ada benda sama saya beritahu. Kalau sama pun sekadar untuk ingatan saja tuan-tuan,
supaya kita semua tuan-tuan nota kita lengkap tentang Al-Mahdi dan juga pertempuran Al-Mahdi yang akan berlaku. Tuan-tuan lengkap nota itu supaya kita semua dapat menjadi orang yang memantau dan pantauan kita itu tepat. Orang kata Mahdi keluar dah, tak keluar lagi. Pasal apa kau tahu? Tak ada tentera tenggelam lagi. Tentera tenggelam tak ada lagi. Mahdi ni dah keluar. Mahdi tu bila keluar kena ada tentera berperang dulu. Di mana? Di Magedon. Al-Magedon itu kan Ar tu tanah tinggi, makna dia. Magedon tu tuan-tuan nama satu tempat di antara Syria dengan Palestin. Di situlah tempat berlaku perang Al-Magedon. Bila berlaku situ baru Mahdi keluar. Kalau Mahdi keluar dulu tak berlaku perang tu lagi, itu tak betul tu. Itu bukan masanya lah tuan-tuan. Jadi pemantauan tuan-tuan tu teliti. Kerana hadis Nabi juga teliti. Hadis Nabi juga banyak menjelaskan tentang tanda-tanda sebenarnya, sampai kita tak kelabasap lagi. Kita tak confuse macam kedai, tuan-tuan. Kita tak keliru, tuan-tuan. Siapa sebenarnya datang ni, Mahdi sungguh ke bukan, tuan-tuan. Jadi kita tidak akan berlaku sekarang lah. Sekarang ni mana satu benar, mana satu betul ni. Orang ni pun kata dia betul, orang ni kata dia betul, tuan-tuan. Kita kena cek lah. Takkanlah kita boleh dikelirukan begitu sekali. Orang ni kata dia benar. Benar macam mana? Tentu ada ciri-ciri kebenarannya. Orang ni pun kata dia benar. Mana satu ciri-ciri kebenarannya ni? Kalau kamu kata benar, orang ni berjuang atas nama bangsa, yang ni berjuang atas nama agama, kenapa boleh pening kepala? Tuan-tuan, kenapa boleh pening kepala? Patutnya bangsa itu tidak diasaskan perjuangan dengannya. Agama itulah diperjuangkan. Bangsa itu, tuan-tuan, dia sepatutnya jadikan agama sebagai perjuangan, bukan jadi bangsa sebagai asas perjuangan.